malam dari sudut solat, bila berjemaah, Nabi suruh lurus dah rapatkan saf kan? Rapatkan saf. Okey. Jadi kaki tu, kalau kamu berdiri, kita tengok kaki, bila berdiri, bagaimana kamu nak jarak kaki tu, kamu ambil jarak macam mana? Ke kamu tak kisah, tak fikir pasal jarak? Okey, kalau ikut sifat salat Nabi, sunnahnya adalah jarak lebih kurang 1 jengkal. Okey, ini lebih kurang 1 jengkal. Itu luar besar sikit. Okey, lebih kurang 1 jengkal luas sikit. Okey. Sebenarnya, bila kita berdiri 1 jengkal, ini 1 jengkal Bila kita berdiri 1 jengkal, tuan-tuan, puan-puan, bila berdiri 1 jengkal, nampak 1 jengkal Berdiri 1 jengkal, dia akan memberikan keadaan yang seimbang untuk kita berdiri dah tempoh yang lama. Ada orang semayang, dia rapat kaki. Cuba awak rapat kaki. Kalau lama, awak rasa macam mana? Nak tumbang. Tu yang dia takkan stabil. Okey. Ada orang, dia buka depan gini. Dia kata kena buka depan gini. Betul tak? Pernah tak tengok orang semayang, dia rapat. Lepas tu dia cuma buka depan. Kena faham, solat kedudukan kaki ni sebenarnya tidak menjejaskan sah atau tidak solat. Tak jejaskan. Ini adalah berkaitan dengan apa kita panggil sunat hayat. Sunat hayat. Sunat hayat ni, hayat maksudnya perhiasan, sunat perhiasan. Kan ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad, kalau saya tanya boleh jawab tadi. Apa sunat ab'ad? Sunat yang sunat tiba-tiba batuk. Sunat ab'ad apa? Sunat yang tu Okey. Dia macam ni. It's okay. Orang awam kalau tak tahu, it's okay. Jangan rasa malu. Ustazah dah buka aib. Staff terbuka secara live. Tak. Sebenarnya kalau kita tanya 13 rukun pun belum tentu boleh senaraikan. Senaraikan 13 rukun. Contoh. Tak nak bagi tahunya. Yang penting kita tahu solat macam mana. Kita solat. Tapi kalau nak ingat detail tu mungkin tak ingat. Sunat ab'ad. Ab'ad ni asal perkataan ba'dun. Apa maksud ba'dun? Okey. Ba'dun. Selepas. Ba'da selepas. Ba'dun. Cepat Ustazah. Sebahagian. Dia tak puas hati nak tunjuk juga. Bukan dia je yang tak tahu. Dia nak tunjuk kat orang. Ba'dun bermaksud separuh, sebahagian. Sunat ab'ad ni sunat yang separuh daripada rukun. Sebab itu bila tertinggal sunat ab'ad, cover dengan sujud sahwi. Faham tak? Okey, apa sunat ab'ad? Lagi batuk lagi. Awak gelak. Ashraf, apa sunat ab'ad? Tutup pintu. Sunat ab'ad. Ya Allah, tak apa, it's okay. Duduk tahiyat awal. Mazhab Syafi'i kita baca kunut. Lagi? Tahiyat awal itu sendiri. Duduk tahiyat awal sunat ab'ad. Duduk tu sendiri. Lepas tu baca tahiyat awal itu sunat ab'ad. Dan selawat dalam tahiyat awal sunat ab'ad. Pada duduk tahiyat awal ada 3 sunat ab'ad. Faham? Ada 3. Duduk tu sendiri, baca tahiyat awal dan selawat dan tahiyat awal. Itulah dia sunat ab'ad. Berapa semua? 7. Itu 3. Lepas tu doa kunut. Lagi? Selawat dalam kunut tak? Tak apa. Kunut dah. Kunut. Lepas tu ni. Jadi itu saja yang boleh sujud sahwi. Ada orang terlupa rakaat sujud sahwi. Tak. Tak boleh. Terlupa rakaat. Confuse rakaat. 3 ke 2. 3 ke 2. Kamu ambil 3 ke 2? Ya. 3 pula. Kalau kamu confuse salat Zuhur 3 ke 4, kamu nak ambil 3 ke 4? Ambil 3, tak boleh ambil 4. Walaupun dah 4, walaupun rasa malas. Kalau ikut sedap nafsu, 3. Ya, betul 3. Sebab kau nak ambil gini, kalau ikut nafsu ambil 4. 4 dah settle 4. Yakin 4. Sebenarnya kena ikut iman. Iman mesti kaedah fiqh kena ambil yang kurang. So tambah. Lepas tu kawan kata, kau semayang 5 rakaat. Okey lah, tak apa. Kalau confuse rakaat, kena ambil kurang. Tak boleh ambil lebih. Kena ambil yang kurang. 4, 3 tu. Okey, faham ya? Faham semua? Okey.
Jadi sekarang ini kaedah kaki kan? Okey, kaki. Dah faham dah? Lepas tu, ada juga yang kata kaki, hujung kaki hujung tu kalau jemaah kena rapat kan? Cuba rapatkan dua kaki tu. Okey. Walaupun kita rapat, kita masih dapat lebih kurang sejengkal tu. Sejengkal ni, kaki kita, tulang ni dia jadi lurus. Bahu ke kaki tu jadi lurus. Faham? Kalau terlebih besar, dia dah jadi mencapah. Sebab itu kedudukan macam ni, ada kedudukan yang sangat seimbang untuk tubuh badan kita. Okey, sekarang angkat takbir. Syam. Okey, sebenarnya tangan tu alhamdulillah tepat. Maksudnya kamu letak tengah-tengah dan kamu genggam tangan kanan di atas tangan kiri. Betul? Itu tepat. Okey, angkat takbir, tangan angkat takbir macam mana? Okey, kalau lelaki kan dia buka sikit kan? Okey, tapi sebab solat jemaah macam ni tak ada masalah. Ia bukan pasal sah tak sah ni sunah hayat. Tolong jangan gaduh, yang kata ustazah. Okey. Okey, baik. Sebenarnya ada 3 yang paling masyhur dan yang paling kita kata paling dekatlah dengan sifat solat Nabi, iaitu pertama hujung jari sama dengan bahu, ataupun hujung jari sama dengan telinga, ataupun ibu jari ni dekat telinga. Faham? Kan ada yang Allahu Akbar, ataupun hujung jari ni dekat telinga, ataupun hujung bahu. Yang penting ketika angkat takbir, biar jari semua menghadap kiblat. So ada yang Allah macam ni. Bila ada kiblat, sebenarnya sekarang kita sedang buka pembuluh darah di bahagian dada, bahagian lengan ni. Dia akan jadi lega, dia jadi berjalan lancar. Ia sangat penting untuk membantu proses lepas itu, selepas angkat takbir, untuk lebih fokus. Sebab oksigen dapat penuh kepada otak, aliran darah tu mengalir dengan baik. Okey, saya gabungkan ni dari sudut fiqh syariat dengan sains. Tuan-puan, saya ada lebih 10 buku berkaitan solat sains. Sebab saya pernah buat modul masa saya sebagai pegawai Islam JAKIM, bagaimana solat boleh merawat pelbagai penyakit dan boleh merawat masalah rumah tangga. Boleh menjadi penyelesai masalah rumah tangga. Jadi saya baca dan saya hadir kursus-kursus yang melibatkan kajian sains terhadap pergerakan dalam solat. Rujukan utama saya 3 orang profesor pada UM tu lah. Profesor Institut, Profesor Abu Bakar, Profesor Fatimah, sebab mereka masihkan 2 buah buku solat di sudut sains. Okey, sekarang tangan ni bila kita solat, kita pegang, kita letak atas pergelangan dan di tengah. Ini kedudukan yang paling seimbang untuk bahu semua ni sebab 90 darjah. Sebab ada orang letak ni. Kalau orang yang dah biasa macam ni, sah tak solat? Sah. Saya sebut sekali lagi, kita sedang bicarakan tentang sunat hayat. Bukan bab rukun, bukan bab sunat abad. Ini sunat hayat. Sunat perhiasan bila kita buat dengan betul, cantik, dia akan solat kita lebih indah, lebih cantik. Dan lebih baik dari sudut zahir dan batin. Zahir ni kesihatan lah. Okey, tengah-tengah kan. Sebab ada orang kata dia tutup pusat. Ada orang sebelah dia kata sebab pegang bahagian hati. Itu siapa ya? Tolong ni ya. Subhanallah. Jadi sekarang kita dah berdiri tegak. Masa solat berdiri tegak. Macam awak bongkok. Tegak kan? Tegak. Kepala tunduk. Gitu. Sebab bila awak berdiri bongkok, kita rasa macam khusyuk, macam warok lah. Allahu Akbar. Macam tu kan? Ustaz dekat mana ya? Meeting room. Ada meeting eh? Ada meeting. Itu memang ada bilik mesyuarat situ. Okey, baik. Jadi, elakkan bila solat, ramai kita membongkok. Bila bongkok, awak boleh rasa pressure tau. Encik duduk sini. Sebab dia orang tengok saya dengan lelaki sahaja. Padahal ramai lagi. Tunjuk bukti ramai perempuan di belakang ni apa semua. Itu. Tak apa, encik duduk. Tunduk je. Ya. Masya Allah. Kamu ni saja nak kenakan ya. Yang kat luar tu jemput masuk. Jarang dapat berjuang kena. Gitu. Okey. Baik. Sekarang ni bila berdiri tegak, dia sebenarnya bagi lega belakang bahu kita semua ni. Faham? Bila awak salat Allahu Akbar bongkok, seterusnya sempitnya pembuluh darah, darah nak ikut otak. Lepas tu kita bagi pressure. Mulalah bila imam baca panjang, marah-marah dalam hati. Apa imam tak faham ke orang ni, ada orang tu, ada orang ni. Padahal kita tu yang tak boleh nak solat dengan tenang. Okey, kita berdiri macam berdiri tegak kan.
Lepas tu kepala tunduk kat bawah kan. Okey, sebab kita kan sunat tengok tempat sujud. Okey. Sekarang rukuk. Kena daripada tepi, rukuk. Di sini kita akan tengok kebongkokan atau tidak. Okey. Rukuk. Bongkokkan betul. Ambil sejauh lain. Okey. Sekarang kita boleh tengok siapa ni? Syahrin bongkok. Yang ini siapa nama? Syamim. Kita boleh nampak lurus, tapi cuba tengok bahagian depan. Ini saya share dari sudut kaedah, dari sudut sains ya. Dua-dua bahu sedang bongkok. Cuba awak buka bahu. Cuba buka bahu. Okey. Ustaz tolong Ustaz. Kita kan dah biasa buat ni. Bila awak buka bahu, awak perasan bila awak buka bahu, beza tak? Awak bongkokkan bahu? Bongkokkan? Itu bongkok bahu ketika sujud. Buka bahu. Bila buka bahu, awak akan tengok tulang belakang lagi lurus. Ustaz kena tekan belakang dia. Tekan, awak buka lagi bahu. Buka lagi Syarif. Tunduk sikit lagi. Boleh nampak tak lurus belakang? Lurus tak tulang belakang? Bila buka bahu. Okey, bangun, takut tumbang. Okey. Faham? Antara cara bila awak nak luruskan bahagian belakang, masa rukuk, awak kena buka juga dada tu. Maksudnya, gini. Rukuk, awak akan boleh rasa perbezaan. Saya tanya awak, bila awak buka bahagian dada tu tadi, awak ada rasa tak macam tertarik, sakit? Dia akan tertarik sampai ke lutut. Cuba awak test lagi. Buat lagi. Okey, itu kan bongkok. Okey. Sebenarnya kalau awak dah biasa, ini bongkok lagi. Ustaz tolong. Awak buka sikit. Buka lagi. Kita boleh nampak. Boleh nampak perbezaan tu. Okey, dan tulang belakang awak akan nampak lebih lurus. Dan kan sunnah Nabi belakang tu lurus. Okey, awak boleh rasa tak macam urat tu tegang, peha sampai lutut boleh rasa. Okey, bangun. Okey, ada satu pengalaman seorang wanita ni, dia ada masalah. Dia boleh rukuk, dia masalah lutut, sakit lutut apa semua. Sebab dulu memang saya buat solat teraputik dari sudut sains kesihatan semua saya buat dulu. Saya kalau buat kursus solat ni, paling kurang kena 10 sesi, 10 siri. Lama, satu siri lebih kurang 2 jam. Jadi daripada awal tadi tu rukun apa semua kita gabungkan sains apa semua. Jadi alhamdulillah ramai makcik-makcik yang tak boleh sujud dah boleh sujud. Lutut semakin baik. Rupanya dia melakukan proses pemulihan. Mula-mula awak akan rasa sakit. Kadang 2 minggu awak akan sakit. Sakit tu hampir seluruh badan. Sebab badan kita sedang dibetulkan dengan cara rukuk yang betul. Jadi sebab tu awak buat tadi awak dah boleh rasa tegang ni. Buat lagi sampai peringkat awak dah tak rasa sakit. Tapi badan awak semakin fit. Maksudnya otot-otot semakin baik, keseimbangan badan semakin baik. Tangan perempuan macam mana? Okey, memanglah ada yang kata perempuan rapat. Yang lelaki dia boleh buka kan. Sebenarnya masa rukuk ni tak ada masalah. Yang paling utama, tangan kena pegang lutut. Dan tangan masa pegang lutut, dia kena buka jari. Itu betul. Okey, bangun. Masa tu, tangan dia macam dia memegang kepala lutut. Masa angkat takbir, tangan dirapatkan. Masa rukuk, jari dibuka. Ketika sujud, jari dirapatkan balik. Okey, sekarang sujud. Allahu Akbar. Okey. Baik, sekarang jari semua kita menghadap kiblat. Cuba rapatkan jari. Gitu. Okey. Sebenarnya ini semua sunnah hayat. Ini tidak melibatkan sah ke tak sah ke apa ni ya. Okey, jadi apa ni nama? Syami. Okey, jari awak sebelah sini ni. Okey, sebenarnya okey je. Cuma nak sebut bagus sangat. Keduanya sangat bagus, betul. Cuba awak letak wajah kamu di antara dua tangan. Dua tangan, antara dua tangan. Syami kena naik lagi. Syami, okey, gitu. Bawah sikit. Itu ni. Okey, wajah tu di antara dua tangan. Okey. Allah Akbar, bangun. Bangun. Okey. Sekarang, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam solat Dr. Zaruddin pun ada menyebutkan, Nabi akan meletakkan wajah antara dua tangan. Sebab ada orang masa sujud, dia tangan dia macam ni. Cuba awak buat tangan ke bawah, kepala ke atas. Kat situ. Ini kebiasaan. Dan kalau solat macam ni pun sah, tak ada masalah. Ini pasal bagaimana kesan dia dari segi, saya kena jelaskan tu sebab takut orang salah faham, ingat tak sah, tak ya. Okey, sekarang awak naikkan tangan tu. Okey, antaranya yang disebut oleh yang memerhatikan sifat sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Nabi akan meletakkan wajah antara dua tangan.
So macam tu. Sekarang bahagian belakang ketika sujud pun ramai yang bongkok tau. Ramai yang sujud bongkok. Sekarang kita nampak lurus. Awak buka sekarang bahu, buka bahu. Okey, dia akan jadi, encik tolong encik. Ini awak, okey, ni dah lurus ni. Awak turunkan lagi. Bukan, awak turunkan belakang, pinggul. Okey, biar jadi tegang lagi bahu tu. Ha, dia Tolak kuat-kuat daripada okey. Ini awak tak naikkan bahu. Syami, awak naikkan. Oh, jadi kekok dah kan? Bangun. Okey. Kita kan, dia soalannya buat senaman macam ni tau. Awak rasa lega tak bila bahu ke belakang? Awak rasa lega tak? Lega, faham? Bila awak rukuk, bila awak sujud, dengan awak tegangkan, dia gini, masa sujud awak lentikkan belakang tu. Awak melentikkan. Saya kalau buat kursus sama perempuan, saya tu, cuba awak sujud. Awak jangan tunjuk. Awak sujud. Tak tunjuk. Awak sujud. Okey. Ini tak lentik ni. Belakang awak ni. Tak ada orang tengok. Ini cuba awak lentikkan. Ha. Awak faham tak maksud saya lentikkan? Awak boleh rasa ni melentik belakang. Lentikkan belakang. Okey. Awak boleh rasa tak bila awak lentik tu, awak boleh rasa tegang dia urat kita ni. Sebab itu pakar senaman, ada nama apa tadi buat, dia mengkaji semua bentuk senaman terbaik dunia. Sampailah peringkat dia tengok perbuatan solat orang Islam. Lepas tu dibuat kajian, inilah senaman terbaik di dunia. Dan Allah jadikan ia rutin kita 5 kali sehari. Cuma kita tak solat mengikut position yang betul. Saya belajar pasal posisi solat ni, bagaimana dia akan sangat optimum kesihatan ni daripada profesor tadi tu. Yang semua tu saintis daripada UC Malaya, bagaimana result kalau solat mengikut position yang betul, banyak penyakit boleh dirawat dan boleh dicegah. Tapi yang bagusnya merawat. Bahkan dia ambil pesakit, adalah sakit sekian-sekian, lepas tu rutinkan solat dan tempoh sekian-sekian, dan dia boleh melihat perubahan, kesembuhan daripada penyakit tu, sampailah sembuh betul. Jadi sebenarnya Allah jadikan solat ini ada keajaiban yang tidak akan mampu pun sampai kiamat nak dikupas, nak dikaji habis. Sebab ia sangat istimewa. Dia adalah satu hadiah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita lah. Sampai wahyu solat ni Allah bagi direct melalui pisau Isra Mi'raj. Wahyu ibadat lain, puasa, zakat semua melalui malaikat Jibril. Tapi solat special melalui perjalanan yang sangat agung. Okey, jadi sekarang bahagian sujud tu, kalau awak sujud, awak lentikkan tulang, awak boleh rasa, nanti awak bagi tahu kawan-kawan, beza dengan masa sujud bongkok dengan lentik. Awak boleh rasa masa tu kita rasa lebih, apa yang berlaku untuk jantung, aliran darah semua. Sujud. Awak duduk ke sana? Duduk ke sana? Sama duduk. Janganlah membokok duduk. Ha. Okey. Sekarang kaki ketika duduk antara dua sujud macam mana kaki? Kedudukan kaki. Okey, Syarin, awak duduk macam tu kalau duduk antara dua sujud. Siapa ni nama? Syamil pula macam tu ya. Okey. Sekarang kedudukan yang betul. Dan dalam buku 3 orang profesor tadi, sangat-sangat penting jari ketika duduk antara dua sujud ataupun ketika tahiyat. Kedudukan jari ini, perubahan yang berlaku, saya tak ingat dah penerangan dia, apa kaitan dia dengan ketenangan, dengan khusyuk, dengan sistem badan. Dan kedua-dua cara duduk ni salah. Ikut sunnah Nabi salah. Kedua-duanya salah. Tak apa, kamu sah je semayang sama ni, kamu tak berqada, dan kamu masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allah akbar. Sekarang kita akan tengok Ustaz Tengku cara duduk yang betul ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud ataupun ketika tahiyat awal. Okey. Ya, begitulah kaedahnya. Kamu kena duduk antara ni, duduk atas ni, dan satu kaki ni. Faham tak? Satu kaki tegak, kena tegak. Lepas tu, jari tu dilipat ke depan. Cuba buat, kamu boleh. Pasti boleh. Malaysia boleh. Ini tak tegak lagi. Tegak. Awak akan rasa sakit. Itu tegak. Okey, nampak tak kaki Ustaz tegak? Nampak tak? Sebab ramai yang tak tegak ni. Tak tegak, dia ke belakang. Encik suami ke belakang. Adik macam ni. Tak boleh.
Bahkan saintis kata memang ada perbezaan kepada position badan, komposisi badan macam-macam lah. Sebab seorang kaji otak, kepala otak seorang. Seorang kaji dari segi otot, seorang kaji dari segi keseimbangan. 3 orang kan dia gabung saintis tu. Gini dengan gini ada beza. Encik luruskan encik. Ada yang macam ni tau. Encik ke belakang terus. Jari tak dilipat. Ada macam ni. Tak boleh juga. Tak, dari segi solat sah. Faham? Yang ni sunnah hayat ni. Okey, encik angkat. Angkat jadi lurus tadi. Terbaiklah encik suami. Bangga saya. Okey, itu tak lurus mana lagi? Apa yang berlaku bila awak tak biasa buat, mula awak akan rasa sakit. Sekarang sedang menahan sakit kan? InsyaAllah bila awak solat betul semua, awak makin handsome, makin cergas. InsyaAllah kahwin paling lambat tahun depan. Amin. Gitu. Jadi macam ni. Ini duduk antara dua sujud macam ni. Duduk tahiyat awal pun macam ni. Duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Cik, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Sama juga tegak. Tahiyat akhir sekarang. Tahiyat akhir. Tengok dia tak boleh lurus. Kamu jangan gelakkan dia. Kamu pun belum tentu. Saya rasa raja tak dapat. Boleh. Sama juga. Bukan gini. Sama. Ya. Sama macam tengok ni. Encik suami saya ni. Tengoklah suami siapa. Masya Allah. Okey. Tengok dia tak boleh. Tak apa. It's okay. Okey. So, masa duduk jangan bongkok. Okey. Kepala tunduk encik. Okey. Begitu. Subhanallah. Bila kita duduk tegak apa semua lepas semayang, sebab itu Nabi ajak arif Nabi salah. Mari rehat dengan salat. Kalau kita nak rehat jap, tidur lah. Rehat jap, baring lah. Tapi Nabi dan keadaan penat balik perang apa sahabat-sahabat ni, arif Nabi salah. Mari kita rehat dengan solat. Kalau kita dapat solat dengan cara yang position yang betul apa semua ni, memang merehatkan tubuh badan. Okey, kita tengok encik suami saya rukuk. Okey encik, bangun jap. Ni saya boleh pegang lah sebab ni kan. Okey. Geli? Astagfirullah, encik tak baik. Okey, encik ngadap sana. Sebab kita nak tengok live ni. Okey. Allahu Akbar. Okey. Encik bahu kan? Boleh nampak tak kelurusan? Lurus tak? Okey. Encik dah buka bahu nak bagi lentik belakang. Dah. Okey, betul dah buka. Okey, nampakkan lurus. Cuba encik bongkokkan, bongkok. Bukan. Encik nak tunjuk cara salah. Ini ramai yang solat macam ni, bongkok. Encik buat bongkok lagi. Macam dia orang. Dia orang memang bongkok. Okey. Ini saya tanya betul tak kalau kita pergi masjid surau ramai yang solat bongkok? Ini apa yang sedang melengkung? Tulang belakang, saraf tunjang, semua ni saraf utama. Encik luruskan tadi. Kan beza terus. Nampak tak? Lurus, bongkok. Okey. Lurus. Beza tak? Okey, cik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, masya-Allah. Ini suami saya ya. Subhanallah. Sekarang apa lagi position yang kita belum tunjuk? Duduk atau sujud semua dah. Sujud dah kan? Semua itu secara umum ya, dan kita tak pergi pada detail sebab kalau dia sudut sains yang buku-buku tu, kebaikan rukuk untuk organ-organ apa, kebaikan sujud untuk apa, kebaikan iktidal untuk apa. Dan ketika kita berdiri sekarang, jantung berada di bawah, di atas, di bawah otak. Berdiri. Bila kita rukuk, perasan tak jantung sejajar dengan otak. Dia ada pula dari sudut kajian apa yang sedang berlaku ketika rukuk. Sebab itu Nabi rukuk lama. Kita sebenarnya yang minimum 3. Tapi kita boleh baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 10 kali pun boleh, 20 kali pun boleh. Sujud bila rukuk ni position kepala dengan otak dengan jantung sejajar. Sama lurus. Sama. Lepas tu proses pembalikan semula. Otak berada di atas jantung. Daripada otak atas jantung, kita terus turun balik sujud. Ketika ini otak berada di bawah jantung. Bahasa ni ada lagi perubahan yang berlaku. Ini tahap kadar paling minima jantung kita berdenyut. Berdegup. Denyut, jantungku berbunyi. Gitu. Okey. Tuan-puan sekalian, sebab itu saintis pun tu kaji kadar degupan jantung yang paling tenang, yang paling baik, yang paling rileks, baring. Tapi bila mereka kaji kedudukan solat, kadar degupan jantung paling tenang ketika sujud. Ketika itu, otak berada di bawah, jantung ada di atas. Proses pengepaman darah untuk pergi ke otak tu lebih smooth, lebih mudah. Sebab sebenarnya darah paling susah nak sampai ke otak.
Paling susah nak sampai ke otak, halus sangat. Tapi bila sujud, tapi kita tak boleh terus sujud. Contoh kita kata, otak tak cukup oksigen lah, kita terus sujud. Dia tak akan berlaku proses yang optimum untuk dapat oksigen ke otak. Dia mesti main proses berdiri tegak macam solat. Kerana otak sejajar dulu dengan jantung, lepas tu pembalikan semula, lepas tu baru sujud. Faham maksud saya nak disampaikan? Sebab bila kita dengar, masa sujud tu otak dapat optimumnya dari segi darah, dari segi oksigen, dari segi macam-macam. Kan ada saintis perempuan yang masuk Islam yang mereka kata selama ni ada satu urat dalam otak tak akan sampai buat macam mana pun. Walaupun duduk kepala ke bawah, kaki ke atas, diikat pun memang tak akan sampai darah, oksigen tak sampai ke situ. Ada urat yang sangat halus. Tapi urat tu sangat penting. Tapi bila dia buat kajian solat, akhirnya baru mereka menemui itulah caranya untuk sampaikan kepada urat yang sangat halus tu. Tetapi tak boleh direct tengah-tengah macam ni, bukan solat terus sujud, dia tak akan dapat. Dia mesti melalui proses sebagaimana solat. Dia ada step-step dia, barulah dapat.